A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, sahabat-sahabat, saya ingin membacakan beberapa hadis Nabi. Kita review sikit, kan? Kita murajaah. Maksudnya kita study sikit. Apakah kelebihan kita beramal dengan Asmaul Husna? Masya Allah. Bacaan Asmaul Husna ini jarang di kalangan kita yang menjadikan ia sebagai zikir harian. Sebab sudah terbiasa daripada sekolah, kita akan bacakan Asmaul Husna ini dalam majlis. Kan, bila ada program mulakan majlis Asmaul Husna, kita pun berdiri, kita baca. Jarang menjadikan Asmaul Husna ni sebagai zikir harian, yang mana kalau kita tak ada majlis apa-apa, kita dekat rumah je pun kita akan baca. Mungkin kita boleh tetapkan setiap kali lepas subuh, ataupun nak tetapkan lepas zuhur, asar, maghrib, isyak pun tidak ada masalah. Tetapi cuba istiqamahkan dengan bacaan Asmaul Husna tanpa gagal setiap hari. Tapi sekiranya kita tidak ada ilmu, kita tidak kenal, kita tidak tahu fadilat kelebihan Asmaul Husna, susah untuk kita jatuh cinta dengan amalan ini. Dan bila kita tak kenal, tak jatuh cinta, susah kita nak berkorban. Sama dengan hubungan sesama manusia. Bila kita dah kenal baiknya, buruknya, dan kita terima seadanya, kita dah kenal dia punya apa yang boleh, apa yang tak boleh dengan sahabat kita, dengan pasangan kita. Bila dah kenal, lalu kita pun jatuh cinta, kita sayang, kita suka. Bila dah jatuh cinta, kita akan mampu melakukan pengorbanan. Subhanallah. Sebab itu seorang ibu ayah mampu korban, walaupun penat, sakit, tak tidur malam, tapi sebab cinta, semua itu rasa ringan. Sama juga dengan anak, bila dah sayang ibu ayah, nak balik kampung pun jangan jauh. Kadang jaga ibu ayah yang sakit, bukan senang, tapi sebab cinta. Sama juga dengan melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ia bukan senang, tapi sebab ada cinta dalam hati, ia merasa ringan. Masya Allah. Sama juga dengan bila kita mencintai bakal, itu lagilah, kalau bakal suami, bakal isteri, lagi mudah nak lakukan pengorbanan. So amalan pun begitu. Bila kita tahu kelebihan fadilat, kemudian kita jatuh cinta dengan amalan itu, maka mudah bagi kita untuk melakukan pengorbanan. Ia rasa tidak senang, tetapi ia ringan. Kenapa perlu pengorbanan? Masa, tenaga, semua itu perlukan pengorbanan. Jadi komitmen itu menuntut, istiqamah itu menuntut pengorbanan. Baru kita mampu istiqamah. Sahabat Nabi, daripada Abu Hurairah, sahabat Nabi, iaitu Abu Hurairah, meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari. Qala Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, Inna lillah tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya di sisi Allah terdapat 99 nama. Mi'atan illa wahidan. 100 kecuali satu. 99 lah. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, siapa yang membacanya, siapa yang memahaminya, dan siapa yang beramal dengannya. As-soha itulah yang dibincangkan oleh para alim ulama. Apakah yang dimaksudkan dengan as-soha? Saya ulang lagi sekali. Nabi bersabda, Inna lillah, sesungguhnya di sisi Allah, tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kecuali satu. Man ahsaha, barang siapa yang beramal dengannya. Ya, termasuk menghafal, membaca. Ustazah, saya tak mampu hafal, saya tak ingat. Tak apa, baca. Yang penting beramal dengannya, istiqamah dengannya. Dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk syurga. Mendapat jaminan syurga, sahabat-sahabat. Bukan Allah memberi jaminan dunia. Orang yang diberi jaminan syurga ini, kehidupan di dunia pun sudah baik. Kehidupan di dunia yang tenang, kuat, sabar. Sebab itu laluan untuk ke syurga.
Jadi apabila kita beramal dengan Asmaul Husna, kita menyeru setiap nama Allah yang maksud tersendiri, setiap nama tu maksud berbeza. Sebenarnya kita sedang memuji dan meminta dengan setiap nama tersebut. Contoh, bila kita sebut Ar-Rahman, kita sedang memanggil, menyeru, mengadu, meminta dengan sifat Allah, nama Allah Maha Pemurah, kan? Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bila kita sebut nama Allah Razak, Ar-Razak, bermaksud Allah Maha memberi rezeki, sebenarnya kita sedang meminta dengan Allah rezeki Allah yang berkat. Kemudian bila kita sebut Al-Wadud, iaitu Allah Maha Cinta, semoga Allah berikan kepada hati kita rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, rasa cinta yang ikhlas kepada pasangan, kepada ibu ayah, pada anak-anak, pada kawan-kawan. Dan kita mengharapkan Allah memberikan cinta manusia yang kita cintai itu kerana Allah. Bila kita sebut Allah ya Hafiz, Al-Hafiz, Allah Maha Pelindung, Allah Maha Penjaga, Allah yang Muhaimin, yang Maha Mengawasi, Allah ya Rashid, yang Maha Cergas, Allah ya Hakim, yang Maha Bijaksana, Allah ya Ghani, yang Mughni, yang Maha Kaya dan yang Maha memberikan kekayaan. Subhanallah, setiap nama-nama Allah itu mempunyai maksud, dan bila kita baca, lagi kalau kita faham maksud, ia lagi sampai ke hatilah, kita akan menghayati. Subhanallah, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala memang perintahkan kita untuk membaca Asmaul Husna ni. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka berdoalah, memintalah dengan nama-nama tersebut. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat, iaitu sebuah hadis Nabi yang Nabi sarankan supaya kita belajar Asmaul Husna. Dan jika anda mengikuti kuliah bersama dengan saya, setiap hari Jumaat kita buat tadabbur Asmaul Husna. Hari tu last nama Al-Mutakabbir, kan? So lepas Al-Mutakabbir, kalau ikutkan hari Jumaat ni kita akan belajar, kita dah belajar sampai peringkat Al-Mutakabbir. Untuk satu nama kadang 2 kali kuliah, kadang 3 kali. Masya Allah. Okey. Hadis Nabi yang seterusnya agak panjang, jadi saya baca terus terjemahan. Nabi SAW bersabda, juga hadis yang sahih, Nabi bersabda, tidak sekali-kali seseorang tertimpa kesusahan, tidak pula kesedihan, lalu ia mengucapkan doa berikut. Apa doa dia? Allahumma inni abduka, ibnu abdika, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, madin fiyya hukmuka, adlun fiyya qada'uka, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, aw a'lamtahu ahadan man khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indaka, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. Allahu Akbar. Indahnya doa ni, tapi kamu lepas ni cek tahu salah ni. Ni abdiki, amatiki. Okey, subhanallah. Lepas ni kita share doa ni ya. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, Allahu Akbar. Maksudnya terlalu indah. Kita baca sebentar lalu, lepas ni kita baca lagi sekali, sama-sama tanda tangan untuk berdoa. Kalau tengah bawa kereta, janganlah tanda tangan. Walaupun tak tanda tangan, ketika berdoa, ia tetap doa. Contoh, kita tengah bawa kereta, lepas tu kita ni duk fikir masalah kita. Boleh tak kita berdoa? Boleh. Syarat ke tanda tangan? Tak. Itu adab. Kalau dapat buat itu lebih baik. Itu menunjukkan kesungguhan kita meminta dengan Allah. Nabi pun kalau berdoa dalam situasi tertentu, situasi genting lagi lah, Nabi berdoa sampai nampak celah, putih celah ketiak Nabi tu. Maksudnya Nabi berdoa lagi lama, Nabi lagi tinggi. Nabi angkat ya Allah, ya Allah, ya Allah sampai begitu sekali. Maksudnya kesungguhan meminta ya Allah, ya Allah, ya Allah sampai ni. Tapi kita kadang terbalik lah. Kalau doa tu panjang, lagi kalau imam bukan makin tinggi, makin turun. Tidur, ngantuk. Tapi
Nabi SAW lagi lama berdoa, lagi tinggi tangan diangkat. Tapi kalau kita tengah bawa kereta, tengah buat sesuatu yang kita tak boleh lepaskan tangan, tapi teringat masalah, masa teringat tu lah terus doa. Bukannya kita tangguh, nantilah nak solat, nantilah doa, nantilah buat solat hajat, nantilah buat baca Yasin. Tak. Masa kita terlintas hajat dengan Allah, terus doa, jangan tangguh. Boleh tak doa dalam hati saja, sebab masa tu kan ada orang lain lagi dalam kereta? Boleh. Dalam hati Allah Maha mendengar. Tapi kalau situasi boleh sebut, biar seiring. Hati pun berdoa, lidah pun, mulut pun menyebut. Sebab doa yang Nabi ajar semuanya adalah dalam bentuk sebutan. Bukan hati. Nabi baca. Nabi ajarkan bacaan doa tu. Bacaan. Maksudnya perlu dibaca, perlu disebut. Tapi kalau kita tak hafal doa, saya tak hafal doa bahasa Arab, saya tak hafal. You have been promoting product for a while, mana ada kan? Tapi TikTok ni macam tu lah. Kita nak tekan confirm ke cancel lah. Okay. Bila pula promo kan? Okay. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Jadi, contoh, ada yang kata, Ustazah, saya beramal dengan Al-Maksurat. Ya, itulah juga yang menjadi amalan harian saya, ditetapkan pada anak-anak, pada staf. Sebenarnya staf dah lama tak baca sama-sama maksurat, sebab beramal dengan apa? Sebenarnya ratib tu kita teruskan beramal, tapi maksurat sebenarnya daripada dulu sebelum ratib kita wajibkan maksurat, sebab dalam maksurat tu ada banyak bacaan doa. Itu adalah himpunan doa daripada Nabi SAW. Siapa yang nantilah kita, sebelum ni kita buat bacaan maksurat, tapi kita nak ringkaskan masa. Sahabat-sahabat, maksud saya nak sampaikan, nak mempermudahkan doa, jangan disukarkan. Sebab doa ini ibadah umum, bukan ibadah khusus ya. Yang mana wajib baca macam ni, kalau tak baca macam ni tak sah, tak. Maksudnya boleh baca doa dalam apa jua bahasa, dan apa jua cara. Yang penting meminta dengan Allah. Yang penting meminta tu sesuatu yang tidak diharamkan. Okay, contohlah tengah bawa kereta, lepas tu terlintas teringat gaduh dengan suami, sedih, suami tak pujuk kan. Lepas tu sebut, Ya Allah, jadikanlah suami aku ini romantik sikit, Ya Allah. Biarlah dia mengalah kali ni, lembutkanlah hati dia, Ya Allah, geram betul lah kali ni. Contoh, saya bagi contoh. Sebab, why saya bagi contoh begitu? Biasanya apa yang kita fikir, apa yang kita sedang lalui, apa yang kita sedang sedih, apa yang kita sedang terasa. Jadi kita mikir kan, kita mikir. So, bila kita mikir, kita susuli dengan doa ataupun zikir. Apa yang kita mengganggu fikiran, terus doa. Teringat dekat anak. Anak lama tak telefon. Telefon tak angkat. Ya Allah, apalah keadaan anakku. Kalau dia ada ujian, tengah stres ke, Ya Allah, tolonglah angkat. Ini contoh, tengah bawa kereta ni, tangan saya depan. Memanglah doa macam ni, tangan depan kan, contoh. Maksudnya, apa yang terlintas tu, sebenarnya soalannya nurani kita ni, hati kita ni meminta, mengharap kita meminta dengan Allah. Sebab itu bila kita banyak fikir tanpa zikir, kita akan menjadi, kita jadi macam mana, resah gelisah, kita tak tentu arah, kita macam tidak ada tempat nak berpegang, tak ada tempat nak berpegang. Padahal kita dalam keadaan yang nak lemas, dalam keadaan yang mungkin ribut taufan lah kita kata. Kalau ujian berat tu ribut taufan. Masa tu, bila ributlah datang, apa yang kita cari? Tempat untuk berpegang. Kalau kita lemas pun, masuk dalam laut, sungai ke, air deras, kita nak cari tempat berpegang. Betul atau tidak? Begitu ibarat bila kita datangnya ujian. Ribut, hati kita ribut. Sebab itu ketika itu tempat berpegang yang paling kuat ialah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tangguh. Masa kita susah hati, masa berfikir itulah terus berpegang dengan tali Allah. Bukannya nantilah buat solat hajat, nantilah ni. Sebab kalau kita berdoa masa itulah paling terasa. Ya Allah, Kau tahu aku susah hati, Ya Allah. Tolong, Ya Allah. Bantulah aku, Ya Allah. Berilah pertolonganmu. Gitu. Tapi kalau kita hafal mana-mana doa, kan, zikir rahmat, istighfar,
doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi kata siapa yang dalam kesusahan lalu dia membaca zikir Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, melainkan Allah akan mengangkat kesusahannya. Ya, maksudnya kita boleh juga guna ayat kita, bahasa kita, sebab ia rasa feeling tu kan. Tetapi mana-mana zikir ataupun doa yang kita hafal, yang kita belajar daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi, maka amalkan. Masya Allah. Subhanallah. Sama juga bila kita buat dosa, kita ada rasa bersalah. Jangan tangguh nak buat solat taubat lah. Nantilah lepas solat. Nantilah istighfar. Nanti lepas solat. Tak. Masa rasa tu datang, tu istighfar. Astaghfirullah, ya Allah, aku buat dosa. Walaupun masa tu tengah berjalan ke, tengah masak ke, tengah serap pokok. Tengah siram pokok, kita boleh teringat dosa kadang-kadang kan. Ya, berdosa lah pula buat macam tu. Astaghfirullah, ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak apa. Walaupun situasi tu kita tak tutup aurat, tak ada wuduk. Saya jawab macam ni. Mungkin ada yang kata, Ustazah, semua orang dah tahu. Tak semua orang tahu. Ramai lagi yang tanya saya soalan yang macam ni. Ustazah, boleh ke kalau berdoa tak ada kiblat? Boleh ke tak ambil wuduk? Boleh ke tak pakai tudung? Boleh ke kalau selawat tu sambil baring, tak pakai tudung sambil nak tidur? Jawapannya boleh. Tapi bila kita beradab, itu lebih baik. Okey. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya nak bacakan terjemah doa yang kita baca ni. Nabi SAW bersabda, tidak sekali-kali seseorang tertimpa kesusahan, tidak pula kesedihan, lalu ia mengucapkan doa berikut. Sama ada dalam sedih ataupun dalam susah, lalu dia mengucapkan doa berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu. Dan ini pun salah ni. Anak hamba-Mu. Tiba-tiba amat. Saya tak pasti. Maksudnya kamu pun kena baca, kena semak. Dan anak hamba perempuan-Mu. Tiba-tiba amat. Ubun-ubun rohku berada di dalam genggaman kekuasaan-Mu. Aku berada di dalam keputusan-Mu. Keadilan belakalah yang Engkau tetapkan atas diriku. Aku memohonkan kepada Engkau dengan menyebut semua nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan dengannya dirimu, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang daripada makhluk-Mu, atau Engkau menyimpannya di dalam ilmu ghaib di sisi-Mu. Jadikanlah Al-Quran yang agung sebagai penghibur kalbuku, cahaya dadaku, pelenyap dukaku, dan penghapus kesusahanku. Melainkan Allah akan menghapuskan darinya kesedihan dan kesusahannya, dan menggantikannya dengan kegembiraan. Ketika ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh mempelajarinya, iaitu belajar Asmaul Husna? Lalu Rasul menjawab, benar, dianjurkan, digalakkan, dituntut bagi setiap orang yang mendengar Asmaul Husna untuk mempelajarinya. Masya Allah. Okey, sekarang sahabat-sahabat, saya akan baca lagi sekali doa ini. Kita semua tanda tangan dan saya akan bacakan terjemahannya. Memang doa ini agak panjang dan kita jarang dengar dan nak menghafalnya agak sukar. Saya yang belajar bahasa Arab dalam pengajian Islam pun, bila tengok perkataan-perkataan tu memang agak susah sikit nak menghafal. Jika kita dapat baca tanpa hafal pun dah sangat bagus. So habis di kuliah ni dalam tempoh 1 jam begitu, kita akan keluarkan poster di semua medsos kita, di media sosial kita 3-3. Bila habis je semua ni kena 3-3 ya. So kita akan kongsikan doa ini. Tetapi TikTok boleh share poster tak? TikTok boleh je share poster. Okey. So sahabat-sahabat, nanti habis je lebih kurang 1 jam selepas habis kuliah ni, sejam paling lambat pun 2 jam, kita akan kongsikan doa ni. Saya niat apa tahu, sebab tim dah ada tim buat ni. Sebab saya sebenarnya dah berapa kali jumpa doa ni. Indah sangat maksud doa ni, terlalu indah. So apa yang saya akan buat, saya akan bawa doa ni ke mana-mana. Macam, yelah saya ada dah A4 ni, saya akan lipat lah. Saya akan lipat. Lepas tu saya akan masukkan dalam handbag saya. Cuma masalah ialah bila kita nak masuk tandas. Bila kita nak masuk tandas, sebab ada nama Allah, kita tak boleh bawa masuk lah. Kita fikirkan macam mana. Ataupun kita boleh
letak dalam satu buku, himpunan doa. Kita pun letaklah dalam satu buku. Jadi kalau nak masuk tandas, buku tu boleh tinggal kat luar. Jaranglah orang curi, orang ambil. Itu pengalaman saya lah bila kita bawa Al-Quran, bawa apa, kita nak masuk tandas, kita travel, kita letak di luar ataupun kita tinggal dekat meja orang yang kalau berbayar, insya-Allah tak hilang. Kita nak, bila nak beramal satu amalan, kita memang kena berkorban sikit bawa. Jadi sahabat-sahabat, saya akan baca lagi sekali. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi, yang merupakan hadis yang sahih, yang mana Nabi sebut siapa yang membaca doa ini, Nabi kata tidak sekali-kali. Soalannya ia jaminan yang sangat tinggi. Jaminan yang tinggi. Maksudnya kalau sebut tinggi tu, Nabi menggunakan perkataan yang nafiah dulu. Nafiah dulu. Doa hadis Nabi ni bermula dengan ma nafiah. Maksudnya tidak sekali-kali. Dia berbeza dengan ayat. Contoh saya sebut. Kalau saya sebut macam ni. Jika anda baca doa ini, anda yang sedang susah, anda akan diangkat kesusahan. Okey. Itu dia bukan bermula dengan penafian. Dia bermula dengan galakan. Maksudnya, bacalah doa ni. Tapi kalau saya bermula dengan nafi, penafian, tidak ada. Saya kata tidak ada di kalangan kamu yang sedang susah ataupun sedang sakit, melainkan jika baca doa ini pasti sembuh. Macam tu. Contohlah ayat saya borak dengan cik suami. Cik suami ada depan ni. Contoh saya kata, saya masak, encik. Contoh saya masak lauk ni memang untuk encik. Okey. Itu ayat direct lah. Tapi kalau saya sebut, saya takkan masak tau, melainkan untuk encik. Mana lagi kuat? Pertama ke kedua? Kedua. Kalau saya sebut, saya masak lauk ni untuk encik. Tapi kalau sebut, saya takkan masak ni, melainkan sebab untuk encik. Sebab itu, bila hadis Nabi bermula dengan penafian, ma asaba ahadan quttum hammun wala huznun. Nabi kata, tidak sekali-kali seseorang yang di kalangan kalian ini ditimpa kesusahan dan juga kesedihan. Ini ada beza ni, quttun hammun wala huznun. Sebab itu saya kata kena cek maksud dia tak sempurna ni. Quttun hammun wala huznun, betul lah kesusahan, lepas itu keresahan, huznun kesedihan. Nabi kata tidaklah di kalangan kamu yang menimpa di kalangan kamu, sama ada kamu ditimpa kesusahan, keresahan, kebimbangan, ketakutan ataupun kesedihan, melainkan Nabi kata Allah akan menghapuskan darinya kesedihan dan kesusahan dan menggantikannya dengan kegembiraan. Maksudnya siapa yang beramal dengan doa ini, Nabi kata tidak ada. Nabi kata tidak ada yang ditimpa kesusahan dan melainkan bila dia beramal dengan doa ini, melainkan pasti akan diangkat kesusahan tersebut. Nabi kata tidak sekali-kali seseorang yang ditimpa kesusahan, keresahan, kesedihan, melainkan bila beramal dengan doa ini, maka Allah akan angkat kesusahan, kesedihan, keresahan itu dan digantikan dengan kegembiraan. Allahu Akbar. Kita sangat memerlukan doa ini. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni 'abduka, ibnu 'abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, madin fiyya hukmuka, 'adlun fiyya qada'uka, as'aluka bikulli ismin huwa laka سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Yang bermaksud,
Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubun rohku berada di dalam genggaman kekuasaan-Mu. Aku berada di dalam keputusan-Mu, keadilan semuanya yang Engkau tetapkan atas diriku. Aku memohonkan kepadamu dengan menyebut semua nama-nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan dengannya diri-Mu, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau Engkau menyimpannya di dalam ilmu ghaib di sisi-Mu. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang agung sebagai penghibur kalbuku, cahaya dadaku, pelenyap dukaku, dan penghapus kesusahanku. Melainkan, Ya Allah, Kau menghapuskan darinya kesedihan dan kesusahannya, dan menggantikan dengan kegembiraan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, boleh jadi ramai di kalangan kita inilah kali pertama kita membacakan doa daripada Nabi ini. Ini adalah doa daripada hadis yang sahih. Sekurang-kurangnya hari ini kan kita hadir majlis ilmu, lalu Allah berikan kita rezeki belajar tentang satu doa, lalu kita membacakannya bersama-sama, walaupun mungkin anda tak menyebut pada lidah, tapi aminkan, mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk beramal dengan doa ini, insya-Allah. Subhanallah, muslimin muslimat, maka kita dah bacakan, kita dah berkongsi, kita dah cuba menghayati apakah kelebihan membaca Asmaul Husna. Bahkan doa yang kita baru belajar tadi, yang mana Nabi ajarkan kita bersandar kepada Asmaul Husna, nama Allah Asmaul Husna ini. Sehingga kan kalau kita perhatikan dalam doa ni tadi, dah mana dah tadi ya? Allah Akbar. Saya letak kat mana? Doa tak? Doa yang saya baca hadis tadi tu. Ni kan? Subhanallah. Okey. Bayangkan ya, semuanya berkisar dengan Asmaul Husna. Nabi sebut, Nabi ajarkan kepada kita, aku memohonkan kepada engkau dengan menyebut semua nama yang menjadi milik-Mu. Semua nama-nama Allah Asmaul Husna yang engkau namakan dengannya diri-Mu. Maksudnya doa ini, kita soalannya sebut, aku memohonkan kepada engkau dengan menyebut semua nama yang menjadi milik-Mu, yang engkau namakan dengannya diri-Mu, dan yang engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang daripada makhluk-Mu, atau engkau menyimpannya di dalam ilmu ghaib di sisi-Mu. Masya Allah, hebat. 5 ayat di dalam doa ini menyandarkan kepada nama-nama Allah Asmaul Husna, yang mana engkau namakan dengannya diri-Mu, yang engkau memperkenalkan dengannya diri-Mu, Ya Allah, yang mana yang engkau ajarkan dengannya nama Allah Asmaul Husna kepada hamba-hamba-Mu. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi beri jaminan tidak ada yang beramal dengan doa ini melainkan Allah pasti makbulkan. Tidak ada yang beramal dengan doa ini ketika hamba Allah itu sedih, susah, keresahan, melainkan Allah akan angkat kesusahannya dan kesedihannya, Allah gantikan dengan kegembiraan. Allahu Akbar. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat. Jadi sekarang kita nak bacakan Asmaul Husna sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز ذل السميع البصير الحكم العدل Al-Hakamul Adil. Lepas tu, sorry ya. Jap. Sorry ya, saya sebab saya nampak ada satu mesej penting.
Saya jadi terganggu. Eloknya tak baca. Tak baca lah komen tu. Kat mana tadi saya? Tak apalah, kita start daripada awal balik. Asmaul Husna. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basidul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Muzilul Sami' Al-Basirul Hakamul Adil Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqid Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Musil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawwab Al-Muntakimul Afu Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalali Wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Muniyul Mani'ul Dar Al-Nafi'ul Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warisul Rashidul Saburul Ladzi Laysa Kamislihi Syai'un wa was-Sami'ul Basir Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Alhamdulillah, muslimin-muslimat, sahabat-sahabat yang dihormati, selesai baca Asmaul Husna. Last sekali kita akan baca zikir rahmat 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Subhanallah, semalam yang tuliskan ni Munira. Sebab itu saya minta lepas ni double check. Sama juga tadi doa tu pun ada ejaan salah. Adik tekan. Bila saya beralih tu terus tekanlah saat kita nak beralih ke sini.
Jadi sama juga dengan maksud pun tadi ada salah. So awak kena tinggikan sebab lama kan berdiri. Subhanallah, sahabat-sahabat, sekarang kita nak pergi pada pengajian kita, iaitu sebab kita kan gunakan kitab tu, kalau boleh terjemahan tu gunakan kitab yang sama. Saya rasa atas pun lain tau, hampir semua lain. Sebab itu kena semak. Kadang-kadang kamu bagi saya nota tu, bila dia orang rujuk kitab, ustazah tak sama. Sebab kita dah kalau boleh samalah, jangan ambil daripada matan hadis yang lain. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan masuk kepada pengajian Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin kita, dan kita akan pergi kepada hadis yang baru, lafaz hadis yang baru. Okey, Dik, bagi cek kitab tu. Okey, sementara menunggu, kalau ada dekat atas yang ni. Kejap. Oh, yang bertanya tentang doa tadi, ramai lagi yang bertanya tentang doa. Sebenarnya kan ini dulu banyak orang bagi yang stand untuk letak kitab tu. Saya tak tahu kat mana. Saya rasa ada banyak dekat media. Dapat letak dulu kat meja tu. Subhanallah. Pasal doa tadi tu yang kita kongsi, kita baca tadi tu, sahabat-sahabat, habis je live ini, tim kita sekarang pun mungkin unit media dah mula buat. Dah minta buat doa tu. Sebenarnya buat simple je. Yang penting buat poster, tapi sebab doa tu agak panjang dan jarang kita jumpa. Macam yang ni kan kamu boleh agak sebab ada garisan ni. Sebab tu saya minta buat garisan, Dik. Kau tak boleh nak agak bila kita nak tinggikan apa semua. Okey, it's okay, itu dah bagus. Okey, jadi sahabat-sahabat, doa tu kita akan kongsikan di semua medsos Ustazah Asma Harun. Di TikTok, di IG, di FB, semua kita akan share dalam bentuk poster. Dan saya minta hari ni juga tim cut terus bahagian saya baca doa tu dengan terjemahan. Tapi cut bahagian doa saya baca, lepas tu kan saya baca terjemah. Tapi ambil juga yang saya sebutkan tentang hadis Nabi. Faham Dia kena tulis hadis tu, bacakan hadis, lepas tu doa. Sebab ia ada dua situasi tadi tu. Saya bacakan hadis tu penuh. Yang kedua saya baca doa. So ketika saya sebut tentang nak baca doa-doa, kelebihan doa tersebut, awak dah keluarkan, maksudnya ketika suara saya menjelaskan dah keluar matan hadis penuh. Faham video tu perlu macam mana? Cakap saya kata okey, doa ini daripada Nabi bla bla bla. Masa saya sebut tu tak perlulah translate ayat saya tu. Masa tu adalah keluarkan matan hadis tu, hadis dan juga terjemahan. So yang bahagian suara yang nak translate adalah bahagian saya baca doa tu saja. Saya baca doa tu, lepas tu amin ya rabbal alamin. Tadi ada tersekat, so potong yang tersekat. Kemudian saya ada baca tadi tu terus dengan matan hadis yang last. Sepatutnya amin tu adalah sebelumnya lagi. So saya terus bagi arahan tu supaya awak tahu macam mana nak buat lepas ni. Sebenarnya saya ada masa 1 jam je selepas ni. Saya kena meeting cepat-cepat dengan tim. Lepas tu saya kena bergerak pukul 11 pagi sebab pukul 12, 10.30. Sebab pukul 12 saya ada ceramah di KL. Lepas tu petang ada program lagi. Esok sebelum subuh saya dah mula bertolak ke KLIA, akan bergerak menuju ke Jordan, lepas tu ke Palestin. InsyaAllah perjalanan bermula daripada sebelum subuh besok, pergi ke Palestin, Masjidil Aqsa. Selepas itulah mungkin kuliah kita ini akan diteruskan oleh tim setiap pagi jam 7, dan saya juga akan berusaha cuba sedaya upaya daripada Palestin ataupun daripada Jordan untuk buat live dari masa ke semasa. Jadi ikutilah perjalanan kita punya kembara Palestin, Masjidil Aqsa, dan juga Jordan, Bumi Anbiya, Laut Mati, semualah tempat-tempat yang bersejarah. InsyaAllah ikuti sepanjang lebih kurang dalam 10 hari perjalanan. Sebab itu hari ni suntuk sangat masa, tapi kita cuba buat juga perkongsian pagi ni. Sebab nak berpisah lah sekejap kita daripada kuliah pagi ni kan. Sebab waktu kita beza 5 jam. Okey, sementara tunggu ni, saya nak minta izin sekejap. Maksudnya berbeza tu hampir semua. Dik, kamu ni. Kamu lah pula kan. Buatlah apa-apa sekejap saya.
Sekejap, satu minit. Dah sini. Harap faham tak? Okey, baik. InsyaAllah pada hari ini kita akan bacakan hadis Nabi SAW berdasarkan kitab kita ini, Riyadhus Salihin. Apa maksud Riyadhus Salihin? Taman Orang Soleh. Kitab ini disusun oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi yang samalah Imam Nawawi yang menyusun hadis 40. Ini adalah Hujjatul Islam, ulama muktabar, ulama besar, yang mulia, yang agung daripada mazhab Syafi'i kita. Subhanallah. Jadi kitab Riyadhus Salihin ini, sahabat-sahabat, sebenarnya ada banyak ursi. Kan, kalau kita cari, kalau kalian nak beli kitab Riyadhus Salihin ni, anda akan jumpa banyak sangat kulit yang berbeza, syarikat penerbitan yang berbeza dan semuanya. Tapi jangan bimbang, walaupun berbeza, anda boleh je beli, kerana nombor hadis dan bab ia tidak akan bertukar. Contohnya hari ini kita akan bacakan hadis yang ke-8 daripada bab 16. Ia merupakan hadis yang ke-163 daripada susunan kitab ni. Kita dah 2 tahun 2 bulan kuliah kita Riyadhus Salihin. Bayangkan, baru banyak ni je kita baca. Kita ada banyak tebal lagi untuk kita baca sama-sama. Mungkin 3 tahun lagi baru habis. Wallahualam. Di dalam kitab Riyadhus Salihin ini disusun ilmu tasawuf, ilmu akidah, ilmu fiqh adalah diselit, tetapi utama ilmu akidah dan ilmu tasawuf, ilmu berkenaan akhlak kita dengan Allah, dengan Rasulullah. Dan ia disusun daripada hadis-hadis Nabi yang sahih dan juga sebahagiannya hadis Nabi yang hasan. Jadi 95% hadis yang sahih. Subhanallah. Jadi hari ini kita akan masuk kepada hadis yang seterusnya. Ia merupakan hadis yang ke-163 dah kita baca. Maksudnya kita dah baca 162 hadis lah. Hari ini dah 163. Masih lagi dalam bab yang ke-16, perintah memelihara sunnah dan adab. Sahabat-sahabat yang dihormati, kalau siapa yang nak memiliki kitab yang sama ni, anda boleh hubungi pihak kami lah. Supaya senang, anda boleh bila saya sebut, contoh hari ini kita akan bacakan hadis pada muka surat 157. So kita akan dapat samalah. Tapi it's okay kalau anda dah ada kitab Riyadhus Salihin tapi versi yang berbeza, anda cuma perlu cari nombor hadis saja. Hadis yang ke-163. So sekarang kita akan sama-sama membacakan hadis ini. Sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Masali wa masalukum kamathali rajulin auqada. Nampak tak? Patutnya dekat kan. Biasa saya tulis sendiri. Semalam saya minta tim yang tulis. Sebenarnya dia dekat. Bila gini jadi jadi kita ingat dia adalah, sebab au pun satu maksud, qad pun satu maksud. Kita ingat au qad. So yang ini bergabung ya. Mana pen? Sebenarnya marker ni kurang sedap untuk menulis. Biasa marker qad tu lah. Tak apa. Awak tak siapkan apa namanya? Tak siapkan keperluan. Ini tebal ni memang tak sedap menulis. Sama juga biru ni. Kenapa bagian tebal-tebal? Biasa kan saya guna marker yang
Standard tu marker macam tu kan. Ya, pelik saya marker. Nak pegang agak susah. Okay, tak apa. Baik, sahabat-sahabat. Ini bukan tulisan saya. Ini tulisan tim. Saya minta diorang tulis malam. Kita baca lagi sekali. Saya bukan nak baca seorang-seorang. Saya mengharapkan semua sahabat-sahabat baca bersama-sama. Supaya kita mengambil keberkatan membaca hadis Nabi. Barakah membaca hadis Nabi. Sebab kita selalu hanya baca Quran. Hadis jarang kita sebut pada lidah. Sedangkan ia adalah wahyu daripada Allah jua. Dan ia adalah kalamun Nabi. Kata-kata Nabi SAW. Sama-sama kita ulang lagi sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathali wa mathalukum. Kamathali rajulin. Awqada naran. Faja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bi kan akhidun bi hujazikum. Betul lah tu. Akhidun bi hujazikum. Sini za. Bi hujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadi. Macam mana kan? Jadi dia dah mengganggulah penyampaian kita. So please, sebelum ini saya tulis sendiri. Saya tulis. Bila kita yang tulis, kita double check, kadang triple check, betul tak? Lepas tu terjemahan, tadi terjemahan pun ada yang salah. So lepas saya bila live dekat rumah, semua sendiri. Suami yang sebelum ni kan kita live dah 2 tahun di studio di rumah. Siapa yang control semua? Encik suami. Dia lah seorang-seorang. Handle belakang, itu ini, kelang kabut kan, pergi urus anak kan, gini-gini. Orang tak tahu apa yang berlaku di belakang. Lepas tu saya akan lebih awal untuk tulis dan sebagainya. Tim tak ada bersama. Tapi sekarang kita mula tukar, buat di pejabat ada atas sebab tertentu. Supaya lepas ni habis je kuliah saya boleh terus monitor meeting dengan tim dan sebagainya. Kalau buat dekat rumah, langsung tak sempat jumpa tim dekat pejabat. Sebab habis je kat rumah, pergi KL, pergi ceramah di lapangan. So saya harap sangat bila dah buat dekat sini, tim kompeten lah. Tim buat betul-betul. Kamu double check, triple check. Supaya kesalahan begini tak berulang. Sebab bila saya yang buat, saya akan semak sendiri. Bila saya minta kamu buat, so saya dah letakkan kepercayaan tu. So saya tak sempat lah nak semak. Macam awak lah, bila awak tulis, awak akan semak sendiri kan. So bila kita buat, kita bertanggungjawab atas diri kita. Jadi subhanallah, ini hadis Nabi yang kita baru bacakan. Saya ulang seorang-seorang. Nabi bersabda, mathali wa mathalukum kamathali rajuli. Rajuli ke rajulun? Rajuli ya. Awqada naran faja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum anin nar. Sini betul semua. Wa antum tafallatuna min yadai. Yang bermaksud perumpamaanku. Tertinggal ni, perumpamaanku. Penting sangat. Penting sangat. Ku tu Nabi menyandarkan dirinya tau. Perumpamaanku. Subhanallah. Nabi beri perumpamaan antara diriku dan dirimu wahai umatku. Subhanallah. Nabi beri perumpamaan sebenarnya. Mathali, perumpamaan diriku, wa mathalukum, dan perumpamaan kamu. Kamathali. Betul lah saya rasa. Bukan rajuli. Satu bila baca kita tahu ada something missing.
Kamasali rajulin. Dia tak jadi sebab ini bahasa Arab. Kita dah terbiasa baca. Kita dah boleh tahu ada. Dia walaupun baris tu salah sikit, dia dah membawa maksud yang berbeza. Okey. Perumpamaanku dan perumpamaan kalian semua adalah bagaikan seorang lelaki yang menyalakan api, kemudian banyak belalang, ataupun sebenarnya kalkatu. Kalkatu. Belalang tak pergi dekat api. Banyak kalkatu dan kupu-kupu yang jatuh ke dalam api, sedang orang itu mencegah binatang itu jangan sampai terjun ke situ. Saya ini adalah seorang yang merintangi kalian dari neraka, akan tetapi kalian masih juga hendak lepas daripada peganganku. Okey. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita tengok. Lepas tu satu lagi, kamu perasan tak cara saya tulis macam mana sebelum ni? Ingat tak kalau saya tulis hadis macam mana? Ya, saya tak akan tulis hadis dengan terjemahan di bawah. Saya akan tulis dan saya akan buat jarak tau. Saya akan tulis terjemahan pada perkataan. Itu lebih jelas, lebih faham. Macam ni bila baca bahasa Arab, lepas tu baca ni, dia macam susah nak relate tu. Okey, contoh sebab contoh bila kita baca masali, perumpamaanku, wa masalukum, dan perumpamaan kamu semuanya. Maksud Nabi nak bagi tahu perumpamaan antara diriku dengan umat, perumpamaan Nabi dengan umatnya. Kamasali rajulun, seperti. Nabi sedang nak bagi gambaran supaya kita boleh bayangkan. Bila kita boleh bayangkan, di situ ada penghayatan. Faham? Nabi bagi tahu apa? Perumpamaan antara diriku dengan kamu, antara diri Nabi dengan umatnya, kita lah. Umpama seperti seorang lelaki yang umpamaan seperti seorang lelaki yang menyalakan api, auqadanara, yang menyalakan api. Faja'alal janadibu wal farashu. Kemudian datanglah kalkatu ataupun binatang-binatang berterbangan lah ni. Janadib dan juga farashu ni binatang yaqa'na fiha, yang mendatangi api tu. Kan ada musim tertentu bila kita buka lampu ada binatang datang. Itu kita panggil binatang apa? Kalkatu. Lagi dia macam serangga yang suka kepada cahaya. Bila dia pergi dekat lampu tu, penuh dia hurung kan? Apa yang berlaku? Dia mati tak? Dia mati. Why dia mati? Kita akan dapati di bawah lampu yang dihurung tu, kita akan nampak kat bawah ada banyak binatang tu sedang menggeletek. Maksudnya macam sedang nazak lah. Why? Pada binatang tu, kan dia ada sayap. Sayapnya nipis. Binatang ini dia tertarik pada cahaya. Bila nampak cahaya dia pergi dekat. Lepas tu, cahaya ni, kalau api membakar. Kalau cahaya lampu pun bila dekat, kan panas. Kalau pegang mentol tu. Panas kan? Bila panas, apa berlaku kepada sayap dia? Sayap dia rosak. Bila sayap dia rosak, dia tak boleh terbang, dia jatuh bawah. Sebab itu kita nampak dia bukan mati terus. Dia menggelitik-gelitik, lepas tu dia tak boleh terbang, tak boleh makan, tak boleh mana-mana, akhir dia mati. Nabi bagi perumpamaan antara aku dengan kamu, antara Nabi dengan umat, umpama seperti seorang lelaki yang memasang unggun api, lalu datang binatang, dan lelaki ni cuba tolak binatang tu. Cuba menghalang binatang tu supaya jangan datang. Tapi lelaki ni perlu gunakan unggun api, malam, mungkin kesejukan. Waktu yang sama, dia cuba halang. Janganlah korang datang, janganlah, korang akan mati nanti. Korang akan mati. Maksudnya tolak. Lelaki ni berusaha bersungguh-sungguh supaya tidak mendatangi binatang ni, tak mati, tak rosak, tak sakit. Namun, apa yang berlaku? Mencegah binatang jangan sampai terjun ke situ ataupun pergi dekat api tu. Saya ini adalah seorang yang merintangi kalian daripada neraka. Akan tetapi kalian masih juga hendak lepas daripada peganganku. Ya Allah, Nabi kata, begitulah perumpamaan aku dengan kalian semua. Perumpamaan Nabi dengan umat. Nabi ni berusaha sedaya upaya supaya kita ini tidak mendatangi, tidak dekat dengan api neraka. Berusaha.
Jangan buat itu. Buatlah ini. Jangan. Berusaha bersungguh-sungguh. Memujuk, memberi amaran, memberi peringatan, memberi bimbingan, memberi wasiat. Supaya kita ini tidak mendekati api neraka. Namun Nabi kata, apa yang Nabi kata? Namun, kalian masih juga hendak lepas daripada peganganku. Subhanallah. Bayangan lepas dari pegangan umpama macam ni lah. Umpamanya kan. Gini sikit. Okay. Umpamanya, contohlah. Main semahan ni. Tak apa dia. Kan contoh. Okey, ada api kat situ. Lepas tu, ada api kat sini sikit. Lepas tu kan, Ustazah pun pegang. Jangan pergi. Awak buat-buat macam nak pergi juga. Jangan pergi. Nabi berusaha. Nabi kata bagi puan, jangan pergi. Tapi kamu tetap nak pergi, akhirnya terlepas. Terlepas daripada peganganku. Akhirnya, masuk tak dalam api? Terbakar. Nabi kata dari neraka, akan tetapi kalian masih juga hendak lepas daripada peganganku. Itu dia. Bila Nabi beri tamsilan, ini kita panggil metafora. Sebenarnya untuk kita membayangkan. Bila kita bayangkan, kita jadi mudah faham apa yang Nabi nak sampaikan. Nabi kata, aku dengan kamu ni umpama seperti seorang lelaki yang menghidupkan api. Lalu datanglah binatang-binatang yang tertarik kepada api tersebut. Lalu aku berusaha. Lelaki tersebut berusaha menghalangi binatang tersebut. Sebab kalau dia datang, memang dia akan mati. Dia akan musnah. Dia akan hancur. Dia akan rosak. Begitulah. Nabi kata, saya berusaha menyelamatkan kamu daripada api neraka. Tetapi kamu tetap ingin lepas daripadaku. Inilah ujian kita umat akhir zaman. Kita mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatan yang salah. Kita mencari-cari sebab untuk mengukuhkan pilihan kita itu betul. Tindakan kita itu benar. Apa yang kita buat ni bukan dosa. Apa yang kita buat ni, bahkan bila ada yang menegur, kita kata rigid sangat lah. Kita kata kuno lah. Kita kata ketinggalan lah. Tak berlapang dada lah. Sempit lah pemikiran. Kita kata tak berhikmah lah teguran pendakwah ni. Macam-macam lah. Kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi untuk membenarkan perbuatan salah. Nabi kata dah berusaha. Dah tinggalkan dah segala wasiat, pesanan, amaran, peringatan. Tapi kamu tetap ingin lepas daripadaku. Sebab itu sebelum ini kita ada baca satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Nabi kata sesungguhnya di kalangan umatku, hadis sahih yang kita dah baca sebelum ni, di kalangan umatku ada yang enggan masuk syurga. Bila sahabat dengar, sahabat kata, ya Rasulullah, ada ke yang enggan? Ada ke yang tak mahu masuk syurga? Lalu Nabi pun menjawab, mereka yang tidak mentaati perintahku. Itulah orang yang enggan masuk syurga. Maksudnya siapa yang tak ikut perintah Nabi dan tak tinggalkan larangan Nabi, maka itulah golongan yang enggan masuk syurga. Dia tak sebut dengan perbuatan. Dia tak sebut dengan perkataan. Kan? Saya tak nak syurga, saya tak nak. Kita tanyalah pelaku maksiat. Kita tanyalah wanita-wanita yang seksi tak tutup aurat. Kita tanyalah lelaki yang tak solat. Kita tanyalah, nak tak syurga? Semua orang nak syurga. Takkan ada yang berani, aku tak nak syurga, aku tak kisah tak masuk syurga. Tak ada. Semua orang akan cakap nak syurga. Tetapi perbuatannya yang menyatakan bahawa dia enggan ke syurga. Mulut tak cakap enggan. Kau ni tak nak syurga? Siapa tak nak? Aku memang nak syurga. Habis tu kenapa tak semayang? Sabar dulu. Mulut je kau kata nak, sebenarnya perbuatan kau tak nak. Sebab itu Nabi sebut, di kalangan umatku ada yang enggan masuk syurga. Dia tak nak masuk syurga. Lalu sahabat rasa pelik. Ya Rasulullah, ada ke yang tak nak? Kan pelik tak nak. Macam tak boleh terima akal lah. Kalau orang yang tak nak masuk syurga, siapa yang tak nak ya Rasulullah? Rasul kata orang yang enggan mentaati perintahku dan enggan meninggalkan laranganku, itulah orang yang enggan masuk syurga. Sebab itu hari ini keengganan masuk syurga itu bukan melalui perkataan tapi melalui perbuatan. Sebab itu perbuatan itulah yang akan menjadi saksi. Kaki, tangan, bahkan Nabi kata kulit. Al-Quran menyebut kulit. Kan Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kelak akan tutup mulut. Akan bercakap tangan. Apa yang dia tulis, apa yang dia taib, apa yang gunakan untuk tangan, dia buat tak kerja guna tangan tu, ataupun buat maksiat dengan tangan, tangan akan bercakap, bersuara. Kaki juga akan bersuara. Bahkan Allah berfirman, kulit juga akan bercakap. Mata, telinga, semua anggota badan akan bercakap ketika itu. Allahu Akbar.
Ketika itulah mulut yang kata nak syurga itu akan dinafikan dengan perbuatan yang menunjukkan dia enggan ke syurga. Mulut akan disangkah dengan perbuatan. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, mudah-mudahan hadis ini memberikan kepada kita kefahaman, keyakinan dan menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dik panggil Ustaz Tengku sebab kita nak nasyid lagu Rasulullah, dan panggil juga Ustaz Din. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah kita dah pun selesai membacakan pengajian kita hari ini, iaitu hadis yang ke-163. Ia merupakan hadis yang ke-8 dalam bab ini. Anda boleh ni, walau saya minta maaf sebab dia macam kurang bersih sikit. Okey, ini pun bukan tulisan saya, minta maaf. Nanti akan datang kita akan buat lebih baik, insya-Allah. Kalau ingat saya buat kat rumah, saya akan guna 2 whiteboard. Satu whiteboard saya nak conteng-conteng, satu whiteboard hadis tu. Lepas tu satu whiteboard lagi macam, sebenarnya tadi saya nak lukis-lukis lah, sebab kadang lukis tu gambaran tu lebih jelas. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, saya nak menjawab beberapa soalan yang ditanyakan. Anda boleh bertanyakan soalan di Facebook, di TikTok, di IG melalui PM, DM ataupun WhatsApp, dan saya akan cuba jawab di masa ke semasa. Hari ini saya nak jawab berkaitan dengan soalan contact lens. Okey. Ada yang bertanya, apakah hukum memakai kanta lekap, iaitu contact lens yang berwarna? Kan bila pakai tu nampak mata biru, coklat, cantik. Subhanallah. Okey. Apakah hukum memakai kanta lekap yang berwarna bagi wanita? Tolong ambil ni. Okey. Berdasarkan penelitian, ini saya baca daripada Irsyad Fatwa Jabatan Mufti. Masya-Allah. Okey. Dia tak nampak ni kan? Okey. Baik, tuan-puan dimati Allah sekalian, apakah hukum memakai kanta lekap, iaitu contact lens? Hukumnya tiada khilaf di kalangan para fuqaha. Fuqaha ni, yang dimasukkan fuqaha adalah tidak ada khilaf bagi awak angkat ke sana. Tak ada khilaf bagi, maksud fuqaha ialah kat sini je. Okey. Tidak ada khilaf bagi fuqaha membawa maksud tidak ada khilaf bagi ulama fiqh. Ulama fiqh tidak ada bercanggah pendapat menyatakan bahawa pemakaian kanta lekap ataupun contact lens adalah harus. Maksudnya harus, boleh dipakai. Penggunaan kanta lekap tersebut atas dasar perubatan ataupun atas dasar keperluan ataupun dia atas dasar kehendak. Dua-dua boleh. Maksudnya nak pakai atas dasar perubatan dan juga ini kerana kanta lekap adalah ganti kepada kacamata bagi mereka yang mengalami masalah penglihatan seperti rabun. Meskipun begitu, nasihat doktor yang bertaulah mestilah diambil kira. Pendapat yang membenarkan pemakaian kanta lekap berwarna atas dasar perhiasan mengatakan bahawa ia termasuk yang perhiasan yang diharuskan. Maksudnya, ada yang pakai bukan kerana rabun, bukannya pengganti kepada cermin mata, spek, bukan. Tetapi kerana untuk berhias. Okey. Pendapat, maksud di sini ada percakapan pendapat. Namun, pendapat yang mengatakan harus. Maksudnya ada pendapat mengatakan boleh walaupun untuk perhiasan. Penggunaan selagi mana tiada dalil yang mengharamkannya. Okey. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan bahawa perhiasan itu adalah apa-apa yang dihiaskan padanya manusia dari pakaian atau selain daripada perkara yang dibenarkan dari bahan yang baik. Okey. Syarat supaya pemakaian kanta lekap ini jadi harus, maksudnya tidak berdosa, dibolehkan, ada syarat-syaratnya. Ini yang perlu diperhalusi. Ini yang perlu diberikan perhatian. Tak boleh ambil umum, harus saja. Kita tengok. Syarat yang pertama, mestilah tidak memudaratkan mata si pemakai. Syarat yang kedua, pemakaiannya tidak terdapat unsur-unsur penipuan, menunjuk-nunjuk serta bermegah di hadapan orang lain, khususnya di hadapan bukan mahram. Adapun isteri yang memakai kanta lekap berwarna bagi tujuan berhias bagi suaminya, maka ia dibolehkan. Begitu juga bagi perempuan yang berwarna di hadapan
di hadapan sama-sama perempuan kan, maka dibenarkan. Tidak berlaku pembaziran kerana setengahnya dijual dengan harga yang terlampau mahal, ribu-ribu, belas ribu, puluh ribu. Tidaklah kata lengkap itu menyerupai mata binatang kerana tersyabuh. Menyerupai dengan binatang adalah dilarang di dalam Islam. Okey, so kesimpulannya, memakai kanta lengkap adalah harus bersyarat. Syarat untuk perubatan, maka pastikan ia tidak memberi mudarat kepada mata si pemakai. Dan syarat bagi mereka yang bukan untuk perubatan, untuk berhias, mesti yang natural. Sebab, of course ya, encik, jemput encik kat sini. Jemput. Contohlah kan encik, saya pakai, encik suka mata saya, pakai mata saya macam mana? Mata sekarang okey tak encik? Okey. Tapi mata saya warna putih tu kan dia macam kuning. Itu tandanya penyakit. Penyakit apa? Kita dah check dah, tak ada apa. Tapi mata saya warna putih tu kuning. Nampak tak kuning sangat? Lepas tu dia macam ada Penyakit hati lah. Itu mata adalah hati. ya, gambaran kepada hati. Hati nurani ke hati yang seketul tu? Yang seketul. Oh, liver tu. Oh, okey. Wallahualam, tapi memang sebenarnya kalau lihat secara depan ni, mata kuning saya tu, mata putih saya tu, dia ada bertumpuk-tumpuk kuning. Macam tu lah. Dan ada contact lens yang membuatkan mata orang tu, mata hitam jadi, mata hitam tu dia jadi nampak besar, cantik. Lepas tu mata putih tu jadi bersih nampak. Jadi cantik lah. Gitu. Jadi encik nak ke saya pakai gitu? Jadi Dah terima. Dah cantik sangat dah. Okey. Jadi bukan cantik sangat. Maksudnya seadanya, terima seadanya. Macam tu lah kan. Kenapa mata tu penting? Kenapa sampai orang buat contact lens? Nak lihat ustazah. Tengok, dia tak bagi perhatian. Bila bercakap, eye contact penting. Okey, apa maksudnya? Apa pentingnya mata? Kenapa sampai orang buat kosmetik untuk mata? Ialah kosmetik kulit lain, kosmetik hidung lain, kosmetik hidung ni kan buat kosmetik supaya nampak mancung, bibir lain. Kenapa sampai dalam mata orang buat kosmetik? Cantik lah. Menarik perhatian. Ya. Sebab bila bercakap mata kan pandang mata. Yes. Sebab mata pandang mata. Macam mata encik ni sepet kan. Tengok sikit. Okey, sepet. Okey, besarkan sikit mata. Okey, okey. Mata encik memanglah sepet, tapi tetap bila bercakap tengok mata jatuh ke hati kan, jatuh ke hati. Okey, baik. Jadi sebab saya pernah je, encik pernah tak bercakap dengan orang yang encik macam tertarik tengok mata dia? Tak, saya tak pandang mata orang. Tak mana? Tak boleh pandang. Jadi pandang mata siapa? Tengok bawah. Okey, pernah tak encik tengok, bukan mata perempuan, maksud saya mata lelaki? Lelaki tak pandang mata bercakap lah. Dia pandang mana? Meja, air. Jujurlah, memang betul susah sebenarnya kan kalau bercakap kan. Kadang cakap gini, kita pandang dia. Cuba praktis. Kita kan mana? Okey encik, gini. Sampai tengok saya, tengok je. Barulah tengok. Itu pun bolehlah beberapa saat, lepas tu dia tengok balik meja ni. Gitu. Macam Imran lah encik ni. Macam anak kami. Okey. Tapi ada waktunya perlu eye contact tengok. Kita memang tak adalah bercakap macam ni kan. Tapi adalah tengok sekali-sekala. Maksudnya mata ni boleh menjadi satu daya tarikan. Betul atau tidak? Orang lelaki pakai tak contact lens? Tak. Jarang. Tapi ada yang pakai. Lelaki ni ustazah, dia lebih pada dengar. Mendengar. Dia dengar, dia terima sebenarnya. Dia proses. Dia mata ni dia tengok tapi dia kurang proses. Maksudnya dia kurang fokus. Sebab tu dia bila tengok bercakap dengan isteri dia, ni lelaki kena faham ni. Isteri kena faham. Ya. Dia isteri kadang-kadang nak bercakap, tengok mata dia. Bukan tengok betul-betul gitu. Sekali-sekala tengok. Suami dia tak boleh macam tu. Sebenarnya bukan tak semualah. Okey, saya tanya. Jadi dia tapi dia dengar. Yelah dengar, buat betul dengar. Dia kan ingat. Ya. Baik, encik. Saya tanya, kalau encik bercakap dengan anak kecil, budak-budak Anak kecil lain ustazah. lain, tengok mata dia. Ya.
Oh. Tak, anak kecil lain, dia lain sikit dia punya layanan dia tu. Dia nak betul-betul fokus mata dia, dengar dia cakap, dia tarik. Lagi encik tak pandang mata dia macam Raihana, macam Fatimah. Padahal umur 5 tahun, 6 tahun dengan 4 tahun. Selagi tak tengok muka dia, tak tengok mata dia, dia buat macam mana? Selagi dia sebut, Abi tengok, Abi dengar. Tengok, Abi. Maksudnya, kalaulah Abi okey tak tengok, dia tak puas hati. Bayangkan anak kecil tu, siapa yang ajar macam tu? Ibunya lah. Mana ada ajar Fatimah, Hana, bila cakap dengan Abi, suruh Abi tengok. Tak pernah ajar. Fitrah. 10-0 cik. Dia nak bermain-main, nak masak, nak berguling, nak lukisan, semua. Kalau tengok. borak pun, kalau bercakap pun, dia nak suruh tengok. Maksudnya, memang fitrah Allah buat. Wanita bila bercakap bukan hanya dengan telinga, tapi dengan mata sekali. Gitu. Lelaki pula ni sebenarnya jadi seimbang lah. Jangan pula bila cakap langsung tak tengok. Janganlah pula kena tengok selalu. Jadi perempuan kena terima, lelaki tak suka pandang mata. So perempuan kena terima juga suami dia bukan tengok all the time. Tapi lelaki pun kena terima fitrah wanita, suka kalau mata tu tengok, ia rasa macam betul-betul didengar. Okey. Lelaki suka tengok isteri dia tidur. Tengok tidur baru dia tengok. Ya. Sebab masa tu mulut diam. Tak. Okey. Baik, cuma kita nak sebut pasal hukum mata tadi kena jelas. Saya nak sebenarnya apa yang saya sampaikan, betapa mata ni ada attraction. Bagi orang perempuan, saya kan bila tengok ada perempuan pakai contact lens, kita cam tak kalau pakai contact lens? Mesti mata tu berbeza. Betul. Contohlah baru ni kan, kita pergi ke theme park, kita bawa anak kan, lepas tu ada seorang perempuan mari berbual. Memang dia pakai contact lens sangat cantik, sampai saya ni tak lepas daripada tengok mata dia. Cantiknya. Maksudnya, memang perempuan yang melihat pun jadi tarikan. Dia macam, contact lens tu kan macam putih bersih, lepas tu mata tu coklat-coklat. Saya tak tahu macam mana, tapi sangat indah, terpesona melihatnya. Dan kita tahu itu, orang Melayu tak ada mata macam tu, dan kita boleh nampak ia bukan original. Oh, ada lagu sudah. Lagu yang berkaitan dengan mata. Okey. Dah dengar Ustaz? Boleh silakan sikit. Masya-Allah. Lagu lama tu dah. Okey, harap tidak ada guru ataupun hujan di tempat anda, tidak mendung. Kita harap semua dalam keadaan yang stabil. Kita nak dengarkan lagu. Memang perlukan jiwa yang besar bila mendengar suara suami saya dan juga lagu yang disampaikan. Silakan sikit je lagi dari kerana mata. Okey, baik. Lagu lama ni orang-orang yang 60-an 70-an dia ingat. Okey. Kalau mungkin 40-an Ustaz tak ingat ke. Ya. Saya dah mendung dah. Ya, dah mendung. Oh, belum start lagi. Ini penyanyi sebenar datang ni. Itulah. Ini orang panggil backup. Okey. Saya nyanyi 2 rangkap je. Ustaz berkait dengan lagu Rasulullah. Okay. Oh, aku tergoda dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Macam itulah kan. Oh, tu je. Lama. Lagi sekali. Tadi. Tak, bunyi macam okey. Saya rasa tak jadi mendung saya rasa. Lagi sikit. Itu saja dah. Dia tak ada 2 kali dah dan dia tak eksklusif. Oh gitu. Eksklusiflah sangat. Tak apa, nanti follower Encik akan cut. Lepas tu dia akan buat igawan ngeri sebelum tidur. Bukan dodoyan, tapi igawan ngeri. Kurang-kurangnya dia tak mengigau dah lepas tu sebab dia dah mengigau sebelum tidur. Okey. Okey tak? Panas terik. Oh panas. Panas terik. Dia orang apa pandai buat lawak dah. Yang penting confident. Okey, salah betul diri tak penting. Tak penting. Yang penting keikhlasan. Keikhlasan dan juga keyakinan diri. Itulah keindahan yang sebenar. Okey, Encik. Saya tahu Encik dah ready dengan nasyid. Itu ada Ustaz Din. Tak. Ustaz Din saya baru panggil. Ustaz Din pun akan ada nasyid dia. Tapi memang semua orang menantikan. Masya-Allah. Ya. Betul kan? Semua menantikan persembahan daripada... Ya, segar. Betul. Dia ada efek yang berbeza. Sebab dia segar tak sedap tu saja. Dia pelik sangat. Ya, kenapa pelik baru segar? Dia rasa dia penyanyi di luar sana ni, follower ni, dia rasa dia penyanyi lebih bagus daripada saya. Betul. Dia segar. Betul. Kalau dia rasa ni lagu biasa ni, sedap ni. Ya, sebab tu saya kata keunikan yang ada pada Encik yang bila nasyid bila nyanyi tu lari daripada lirik, sebenarnya ia menghargai
orang-orang yang tak boleh ikut lirik macam saya. Betul. Saya pun tak boleh ikut lirik. Jadi saya tak rasa macam, saya rasa saya diterima di dunia ini. So tak semestinya ada suara boleh ikut nada baru boleh nasyid, tak. Jadi Encik telah memenangi ramai hati yang ada keunikan seperti kita ni. Okay, silakan. Pecah lirik lah ni. Pecah lirik, pecah anak tekak semua. Okay. Tak apalah. Janji dapat raikan ustazah je lah. Lagu Dia Kekasih Allah, ustazah. Masya Allah. Allahu Akbar. Terimalah daripada saya lagu pecah lirik. 1, 2, 3, ustazah. Ya, bukan pecah album. Bukan pecah rekod, Bukan pecah lirik. panggung, pecah lirik. Okey. Malu rasanya menyatakan cinta kepada Dia kekasih Allah, kerana Dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Masya Allah. Ku pujuk jua hati dan cinta, meluahkan rasa cinta membara, di dalam pujian ucapan selawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya ada apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpersona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata, nantikanlah daku di taman syurga. Terima kasih. Subhanallah. Encik, lagu ni sebenarnya Sedap. sedap, Mendayu, mendalam. sayu, mendalam. Dia dinyanyikan dengan rasa sayu, rasa rindu, bahkan dengan air mata. Ya. Ha. Sebab ustazah ada tepi. Kalau ustazah ada, insya-Allah air mata ustazah. Ya, Ya. penghayatan. Kedua, lagu ini tentang Rasulullah kan, tentang insan yang paling mulia, paling hebat, yang paling kita cinta, melebihi diri kita, melebihi ibu bapa yang sepatutnya. Jadi untuk kita menambah penghayatan tentang lagu ni, kita jemput Al-Fadil Ustaz Ustaz Najmuddin, Ustaz Din. Ini adalah artis kami Hijrah, Sautul Hijrah, Suara Hijrah. Mutawif. Beliau adalah penasyid dan juga mutawif, semualah trainer semua. Banyak yang dia kaut. Silakan Ustaz. Lagu apa? Bagi-bagi dekat Ustaz. Dia kekasih Allah. Okey. Tak, dia tak boleh nyanyi lagu ni. Oh, tak boleh. Okey, boleh. Oh, pilih lagu lain. Pecah juga panggung. Pecah lirik juga ni. Sebenarnya lagu tu dia tinggi kan Ustaz? Kan? Betul tinggi. Beranilah pilih. Tak, lagu tu pelan je. Satu bab dia lirik tinggi. Dia pun Ustaz ni tandingi saya, terlalu hebat lah. Oh, lagu tadi ya, Zat? Kita tengok ya. Aduh. Mana lebih original? Ustaz ni tahu tak lagu tu? Tahu, tapi bolehlah cuba Cuba. Dia boleh tarik ke. Aduh. Sini sikit. Sini sikit. Masuk seorang. Tak, Ustaz sekali. Artis dengan artis. Okey. Dapat. Yang segan. Ustaz dulu Saya dulu Ustaz. Malu rasanya suara saya sebenarnya ada problem. Oh, tiba-tiba. Suara pagi. Okey. Malu rasanya mengatakan cinta kepada Dia kekasih Allah, kerana Dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ku pujuk jua hati dan jiwa, meluahkan rasa
cinta membara di dalam pujian ucapan selawat, tanda penghargaan seorang Okey Ustaz. Aduh. Tak lagi upaya. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata, nantikanlah daku di taman syurga. Bolehlah tak? Aduh. Alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Dia menyanyi. Itulah. Saya tahu Encik adalah guru dia. Subhanallah, guru biasa kan macam lilin, dia akan korbankan diri dia. Dia bagi dia. semua. Betul. Macam lilin, bila dah habis tu, kiranya bakat tu dia beri semua sampai dia dah hilang bakat. Okey, masya-Allah. Okey, Sebab jangan lagi. Okey, tuan-puan sekalian, masya-Allah lagu tu nasyid tu kita boleh cari, ialah nasyid daripada kumpulan Hijaz yang bertajuk Dia Kekasih Allah. Dia Kekasih Allah. Kami selit di hujung-hujung hiburan Islami seperti ini supaya kita boleh menaikkan kembali. Kan, kita kadang tu terlupa dalam industri nasyid kita ada banyak sangat lagu-lagu yang bagus, yang baik, yang bila kita rasa down, kita rasa macam hilang arah, bila kita cari nasyid-nasyid seperti ni, ia menaikkan balik semangat perjuangan, semangat kita untuk meneruskan kehidupan yang kita tahu sebenarnya antara tujuan besar hidup kita adalah untuk cari redha Allah, redha Rasulullah. Yang mana kita dah mula lupa sehari-hari, sebenarnya tak apalah manusia tak suka, benci ke apa. Yang penting apa yang kita buat, Rasul suka ke tidak, Allah suka ke tidak. Jadi lagu-lagu macam ni, dia muzik dan juga lagu ni baik-baik. Puisi tu dia sebenarnya menusuk ke dalam hati. Masya Allah. Jadi insya Allah setiap kali kuliah kita kena bersedia dua-dua artis ni ya. Jadi kita bagi dua versi yang berbeza. Sebab kan maksud dua versi berbeza tu Encik akan meraihkan ialah golongan unik seperti kita. Dan apa ni Ustaz Din pula akan ni lah vote siapa? Jadi ramai penyokong Ustaz Tengku kan? Tak. Jangan vote lah. Hari ni saya akan kalah hari ni. Okey, Ustaz Din. Apa-apa. Sebenarnya suara Ustaz Din lagi sedap. Sebab saya boleh rasa perbezaan. Ustaz tak minum air lagi Belum. Ustaz bagi air jap. Sebab saya nak last, sebab nak cuti lama ni, apa-apa nasyid yang Ustaz Din nak sampaikan. Saya boleh rasa Ustaz Din macam tekak dia kering sebab suaranya sebenarnya boleh tinggi dan lagi jelas, tapi suara tu macam terkepit. Gitu. Cik tak bagi suara. Bagi ilmu je. Tak bagi ilmu lagi. Okey. Subhanallah tuan-puan sekalian, sebagaimana dimaklumkan, pagi besok sebelum subuh kami akan bertolak menuju ke Jordan, kemudian masuk ke Palestin, Masjid Al-Aqsa. Saya pun sebenarnya nak juga tengok Tel Aviv tu macam mana kalau dapat masuk bahagian Israel, Tel Aviv semua, nak tengok suasana apa ni. Sebenarnya kalau sebagai pelancong kita boleh pergi je Tel Aviv tu. Mesti ada something yang kita boleh belajar lah. Lepas tu kita akan pergi ke Jordan sekitarnya, ziarah-ziarah makam para nabi, para ni. Dik tak apa, air kosong je. Ustaz Din sila. Kalau air mak ni lah. Sini. Ustaz Din duduk sini je. Artis sila. Okey. Masya Allah. Jadi background ni okey tak? Cantik tak background? Lepas tu dia nampak ni kan. Jadi dia tak nampak cermin tu. Sebab kalau tak cermin tu dia akan nampak awak balik kan? Tak? Oh okey lah. Okey. So tempat ni macam dah okey. Lepas ni kalau kita nak buat persembahan cantik je kan ada bukti ni. Background. Okey Ustaz silakan. Ini anugerah saya dulu. Saya nak. Anugerah saya dulu dapat. Encik dapat? Ya. Nona.
Penyanyi tak? Dia bukan ni, penona ni. Oh bukan, anugerah penyanyi. Penyanyi dulu. And tu maksudnya? And tu. Nyanyi lah. Oh nyanyi, nasyid. Nasyid. Oh anugerah pecah lirik. Macam ni. Okey, baik bagi dekat Ustaz. Ustaz, dapat sini. Ingat tu siapa saya ajar tu. Okey, baik Ustaz. InsyaAllah. Boleh Ustaz? Boleh. Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Yakinku sebelum mimpi, adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi. Dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala allazi laulahu ma kana al-anam ya akrama rusulil kirami. Arju ziyarah kullam, hanya Allah yang menyaksi. Nama terpahat di hati, alhamdulillah ku memuji. Di kurnia namamu Nabi, namamu terus menyinar. Hatiku menggeletar saat namamu didengar. Air mata terus memancar. Allahumma salli ala allazi laulahu ma kana al-anam ya akrama rusulil kirami. Arju ziyarah kullam, cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Yakinku sebelum mimpi, adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi. Dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Terima kasih. Baik. Tajuk. Diciptakan untuk mencintaimu. Oleh siapa ni? Ini Kumpulan ada Tafiz Syatibiyah. Dia ada studio dia sendiri. Tafiz Syatibiyah. Kalau studio, nak cari studio, kalau nak cari maksudnya Diciptakan untuk mencintaimu. diciptakan untuk mencintaimu, diciptakan untuk mencintaimu. Sana komen-komen semua. Subhanallah, Allahu Akbar. Sangat mendalam maksud dia. Cinta selepas menyaksi. Maksud kita kan mengucap penyaksian syahadah, lalu kita mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan lagu itu boleh seperti air siraman ke atas tanah yang subur, lalu tumbuhlah dedaun pepohon yang berbuah cinta dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempoh hari bila kita jumpa Ustaz Adenin, beliau berkongsi pengalaman sebab beliau kan hasilkan satu kumpulan nasyid yang bernama Ustaz Adenin tu. Yang The Fit. Dia kata ramai remaja yang bertaubat, ada yang nak murtad tak jadi,
remaja-remaja yang rosak, yang berubah, berhijrah, asbab nasyid, asbab lagu. Setiap hari, hampir setiap jam, lagu-lagu lara, maksiat akan dikeluarkan di seluruh dunia. Tak kiralah barat ke, Korea ke, mana-mana yang merosakkan remaja ataupun orang dewasa kita melalui lirik dan lagu, muzik dan sebagainya. Tetapi untuk dunia nasyid, seni suara dalam nasyid ni sangat kurang. Mungkin seminggu adalah satu nasyid baru, contohnya begitu. Tetapi kita tak boleh nak pisahkan terutamanya golongan muda yang memang sukakan hiburan, tetapi mereka tak ada alternatif, tak ada pilihan. So itu di antara usaha kita selepas ini, habis je kuliah Riyadhus Shalihin, kita akan selitkan hiburan seperti ini, memperkenalkan lagu-lagu, contoh lagu seperti ini, kita hitkan, kita naikkan, kita share di media sosial, kita jadikan ia satu pilihan untuk didengar anak-anak kita. Boleh jadi kita pasang dekat dalam kereta, anak kita biasa pasang earphone, kita kata buka earphone jap, dengar lagu ni. Mula dia dengar macam okey, sedap, lama-lama dia suka. Akhirnya bila dah biasa dengan nasyid Islami, akhirnya dia boleh tinggalkan lagu-lagu tu. Sebab of course bila lagu macam ni berkait dengan Nabi, dia akan memberikan rasa ketenangan. Tenang yang dia orang takkan dapat ketika mereka layan lagu-lagu lara. Mereka kata okey, boleh relax kejap. Oh, relax aku dengar lagu ni. Oh, aku rasa boleh tenang. Tapi dia boleh rasa perbezaan bila dia dapat ketenangan daripada lagu Islami. Jadi terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap, sehingga bertemu lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ucap pun terima kasih pada penyanyi-penyanyi. Oh, okey. Betul. Terima kasih kepada kejap. Tak tutup lagi kan? Kepada penyanyi jemputan yang tetap dan merupakan guru vokal kan? Kepada Ustaz Najmuddin. Ya, sebab guru mengorbankan segala bakat yang ada, dia beri terus sampai tidak tersisa pada dirinya. Sebab itu pecah lirik dan ini adalah pecah album. Okey. Jadi, makasih Ustaz Najmuddin. InsyaAllah lepas ni dah tahu kena bersedia. Alhamdulillah. Oh, terima kasih TikTok dah sampai 1 juta million, 1 million likes Ustaz Tengku. Betul, terima kasih banyak. Terima kasih semua yang bagi komen, bagi star, bagi emoji, bagi semualah. Kehadiran anda juga sangat bermakna dan sangat bererti, menyokong kepada gerak kerja dakwah media sosial. Anda semua mujahid, para pejuang dakwah media sosial, yang mana inilah medan dakwah yang terbesar pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Salam kasih dan sayang daripada kami semua. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.